Berjumpa kita sekali lagi dalam Warna Ramadan. Pejam celik kita bertemu hujung minggu lagi. Dan pasti ramai ada rancangan untuk berkumpul dengan anak-anak, keluarga dan saudara lain. Sesuai dengan segmen Sembang hari ini, kita akan berkongsi bagaimana ibu bapa boleh kukuh dan eratkan hubungan dengan anak-anak. Tak kira yang kecil macam anak-anak saya atau yang dewasa. Apa pandang sini pula? Anak yang dewasa macam saya ni pun perlukan perhatian tau. Betul. Dan satu segmen ni tak kira usia. Pasti semua tunggu makanan yang best-best dan unik di Bazar Geylang Serai. Betul. Ayo ikut saya pusing-pusing Geylang dalam segmen Hidang nanti. Sebelum itu, apa kata kita mulakan dengan segmen paling digemari oleh kaum hawa? Betul tak, Fiza? Betul tu. Dalam segmen Gaya, kita menjenguk fashion yang sesuai untuk menghadiri majlis iftar. Majlis iftar ialah satu detik istimewa untuk dekatkan dan eratkan hubungan sesama saudara. Tak kiralah keluarga atau kawan. Ada juga majlis yang khususnya dianjurkan untuk meraihkan anak-anak yatim, warga emas dan lain-lain. Hari ini untuk segmen Gaya, saya akan cari style yang sopan dan selesa untuk sisi saya di rumah tu ya. Jadi Lisa, apakah ciri-ciri pakaian yang sesuai untuk majlis iftar? Ciri-ciri pakaian sesuai untuk majlis iftar bagi pendapat saya adalah yang sopan, selesa, full sleeve, baju yang labuh. Kalau selesa tu nak kena daripada segi fabric yang cotton, polyester dan juga tak beratlah untuk pergerakan kita waktu beramal selepas iftar. 3 gaya terkini untuk Ramadan bagi saya adalah gaya pertama yang oversize, baju labu-labu, and then the second one will be ada unsur-unsur tradisional seperti baju sulam, and then yang ketiga adalah abaya, jubah yang labu supaya selesa bila berbuat ibadah. Pilihan warna adalah those yang macam earth tea, pastel dengan nude. For earth tea dengan nude is colour yang tenang. Colour pastel dia colour yang soft. Jadi dia tak terlalu macam wow gitu kan. Ada yang tak sempat nak bersalin baju yang lebih sesuai untuk majlis iftar kerana bekerja kan. Jadi ada tak pilihan yang mereka boleh pakai semasa bekerja dan terus ke majlis iftar? Recommendation saya will be baju yang co-ord, that is pant set ataupun skirt set yang kita tengah pakai sekarang. So that lepas kerja, senang untuk mereka pergi ke iftar dan beramal setelah itu. Lisa dah kongsi dengan kita banyak tentang pelbagai gaya dan juga pilihan warna. Tapi bagaimana kita nak tentukan yang gaya tu kena dengan kita? Sebab kita kadang-kadang nak ikut sangat trend tapi tak kena dengan diri kita pula kan? Bagi saya, paling penting untuk kita pakaikan pakaian yang selesa dan juga yang sopan. Selesa supaya kita boleh bergerak dengan senang, sopan supaya dia tak terlalu body hugging lah. Dan jangan terlalu ikut trend. Pasal kalau ikut trend tapi kita tak selesa nak beramal mesra dengan keluarga, berbuat ibadah, akan menjejas cara untuk kita berasa senang. Terima kasih Lisa Sama-sama, kerana kongsi idea dan tips dengan kita semua di Warna Ramadan ya. Sama-sama Fiza. Ringkasnya 3S, sopan, selesa dan sesuai untuk acara majlis iftar. Namun tetap boleh bergaya dengan cita rasa sendiri mengikut personaliti diri. Kakak-kakak dan adik-adik di rumah macam mana? Dah dapat idea nak pakai apa untuk undangan majlis iftar? Untuk saya suka yang ringkas dan sopan saja. Selepas ni kita akan lihat perkembangan misi Lydia Izzati dan anaknya Elia Izara. Bagaimana agaknya hasil kerja tangan mereka? Mari kita nantikan dalam Warna Ramadan. Saya nak bawa anak saya buat aktiviti khas sempena bulan Ramadan. Elia, kita nak kena buat pengalas akrilik ni dengan betul tau. Nak tahu kenapa tak? Sebab kita akan derma ni dekat masjid. Inilah hasil alias gelas yang kita buat.
Sekarang kita akan membungkusnya sebelum dihadiahkan kepada masjid. Sini ramai kawan-kawan tak? Banyak. Selalu kat sini buat apa? Lepas kita bikin kedai rumah kita buat aktiviti. Ni sempena bulan puasa ni. Puasa tak? Puasa. Puan Zaliha, ni kita dah habis packing ni. Kita akan hantar ni kat mana? Ini kita akan hadiahkan khas kepada Masjid Akal Kampung Melayu sebagai kegunaan mereka. Elia, kita nak hantar ni kat mana? Masjid. Kat masjid. Pengalaman saya ni sebenarnya saya rasa sangat menarik, saya rasa sangat interesting sebab daripada tadi kita pergi ke art studio tu, anak saya ni dia memang suka melukis. Jadi bila dia dekat sana tu dia rasa macam itu dia punya happy place lah. Jadi bila saya tengok dia happy, itu best sekali. Lepas tu bila kita pergi ke sini pula, saya rasa sangat teruja sebab kita dapat bekerjasama dengan murid-murid kat sini bila kita buat pengalas akrilik ni. Dengan itu kita dapat membantu dan kita akan dapat menderma kepada orang-orang yang memerlukan di masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami daripada PPS Student Care bersama Puan Nida dan anaknya Ilya dalam membuat alas gelas atau poster. Kami ingin hadiahkan khas kepada Masjid Akal Kampung Melayu. Alhamdulillah, ni dia. Terima kasih. Kita cuba manfaatkan apa yang kita terima ni, sama ada digunakan untuk makan minum lah. So saya yakin siapa yang makan minum nanti tampak teringat PPIS, teringat Puan Lydia, insyaAllah dapat manfaat. Terima kasih kerana sudi menerima. Alhamdulillah, besar hati kami terimanya. Terima kasih. Saya rasa sangat gembira sebab saya rasa hari ini saya dapat meluangkan masa dengan dia sepenuhnya. Tahun depan Elia nak buat lagi tak? Nak. Jadi pada saya sangat gembira saya dapat terapkan. Saya harap saya dapat menerapkan nilai-nilai seperti sentiasa menolong dan memberi kepada masyarakat. Jadi sedikit sebanyak sumbangan yang kecil pun kita dapat membantu masyarakat kita. Wah, tu dia. Misi Lydia Izzati bersama anaknya Elia telah pun berakhir. Dan pastinya apa yang diraih bukan sahaja menjadi kenangan yang manis antara ibu dan anak, tapi pengalaman hidup yang lebih bermakna. Dalam setiap kesenangan, kita ada rezeki yang lain dan dalam setiap kesulitan mereka, ada pengajaran buat kita. Malah hubungan erat antara Lydia dan anaknya adalah contoh bagaimana ibu bapa boleh mengambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk menjalinkan perhubungan yang lebih mesra. Ayo kita dengar pandangan pakar tentang hubungan anak dan ibu bapa dalam segmen Sembang. Bulan Ramadan yang mulia ini memberikan kita kesempatan untuk pupuk hubungan baik sesama manusia. Apa kata kita mula dengan yang dekat dahulu? Keluarga. Seperti anak-anak kita. Ibu bapa mainkan peranan penting untuk membentuk anak yang berjaya, yang ada empati. Tak kiralah usia anak-anak tu masih kecil atau yang dah dewasa. Bersama saya hari ini ialah Puan Nafisah Suhaimi yang akan kongsi nasihat dan juga pendapatnya tentang isu ni. Selamat datang ke Warna Ramadan. Terima kasih kerana mengundang saya, Fiza. Masa sudah berputar, kan? Zaman pun dah berubah dan cara untuk kita dekatkan diri kita dengan anak-anak pun banyak perbezaannya. Kini ibu bapa, lebih-lebih lagi yang muda, mereka cuba teknik gentle parenting. Adakah teknik gentle parenting ni memberi kesan untuk membina hubungan baik dengan anak-anak? Kesan yang baik adalah dengan menyeimbangkan keseimbangan antara kelembutan itu dengan ketekasan. Bermakna bila kita lakukan gentle parenting, mesti ada juga disiplin. Harus ada tegas juga. Tegas, batasan, had yang diberikan pada anak-anak. Dan saya rasa yang lebih penting daripada segalanya adalah ibu bapa mesti lebih peka kepada emosi anak-anak. Barulah
kita boleh katakan bahawa cara parenting kita yang sekarang ini seimbang. Zaman teknologi ni terdiri daripada generasi digital yang dilahirkan pada tahun 1997 ke atas. Dan ramai sekarang anak-anak yang terdedah dengan internet dan juga dengan gadget. Sampaikan ibu bapa tercabar nak dekatkan diri mereka dengan anak-anak mereka. Apakah pendapat Puan tentang isu ni? Penggunaan internet dan gadget ni adalah sesuatu yang agak normal sekarang, pada zaman sekarang. Jadi kita harus terima hakikat bahawa banyak maklumat, informasi yang boleh didapati. Jadi ia bukanlah sesuatu yang negatif, ya. Cuma ia mungkin menjadi negatif bila anak itu terlalu kata orang melekat dengan gadget sehingga tidak ada perhubungan atau tidak tahu cara untuk bersosial dengan orang lain. Ini satu peluang untuk ibu bapa juga menjadi lebih peka dan prihatin dengan apakah maklumat yang ada tersebar di luar sana dan mengambil peluang untuk duduk bersama anak-anak dan berbual secara terbuka tentang topik-topik perbualan yang mungkin sekarang kata orang sedang trending dan sebagainya. Selain dari anak-anak kecil, ada juga anak-anak yang dah dewasa kan, dah bekerja dan juga ada keluarga sendiri. Dan kadang-kadang mereka sibuk sangat dengan keluarga mereka, mereka terlupa tentang ibu bapa mereka. Jadi macam mana harus mereka eratkan lagi perhubungan ini? Bagi saya perhubungan antara keluarga itu yang rapat sebenarnya terjalin sejak anak itu kecil lagi. Bukan bila mereka sudah dewasa. Ya, kerana perhubungan yang rapat ini memerlukan masa, memerlukan banyak usaha. Bila suasana yang pertemuan itu sesuatu yang harmonis, kemudian diselang-seli dengan gelak ketawa, bergurau dan sebagainya, anak akan rasa lebih selesa untuk bertemu dengan kita secara kerap. Saya rasa ada beberapa perkara yang kita boleh lakukanlah. Yang pertama, untuk peka dan prihatin dengan emosi mereka, kerana ini sesuatu yang kita kadang-kadang kurang beri perhatian. Sebab bila kita lebih prihatin dengan emosi, kita akan sedia mendengar apa yang mereka katakan dan anak-anak akan lebih selesa untuk berbual dengan kita. Saya rasa untuk kita menghadirkan diri 100%, maknanya beri perhatian kita 100% pada anak. Yang penting ada kualiti masa dan bukan kuantiti masa. Kemudian yang bagi saya yang penting adalah kita sebagai ibu bapa untuk memahami juga diri kita sendiri. Apa kelebihan kita, kita teruskan, dan juga apa kekurangan kita, kita perbaiki. Terima kasih Puan Hafizah untuk tips-tips dan nasihat tadi ya. Sama-sama Fiza. Hubungan baik antara ibu bapa dan anak-anak akan diwarisi ke generasi yang akan datang. Kesannya sangat besar, bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk semua. Jangan tunggu-tunggu, apa kata kita hubungi dan pergi pada anak kita dan katakan yang kita sayang pada mereka. Hubungan jadi lebih baik, hidup kita lebih bahagia. Saya sangat suka dengan tip yang dikongsikan tadi tau. Saya sendiri akan cubanya sebab seperti peribahasa, meletup bulu biarlah dari rebungnya. Betul tu. Dan untuk anak-anak yang sudah dewasa pula, kita harus lebih proaktif untuk luangkan masa bersama orang tua. Contoh, keluar makan bersama-sama. Pasti itu sudah cukup membahagiakan. Betul tu. Siapa tak suka makan kan? Lagi-lagi makanan yang unik macam di Bazar Wisma Gelang Serai. Nak tahu apa? Tunggu dan lihat dalam Warna Ramadan. Anda kini sedang menyaksikan Warna Ramadan. Orang kata kalau bulan puasa tak singgah Gelang Serai, memang tak sah. Dengar-dengar di Bazar Raya Gelang Serai 2024 di Wisma Gelang Serai, macam-macam makanan yang ada. Ada menu unik, baharu dan lain daripada lain. Apa agaknya Suzairi dapat jumpa ya? Mari kita jenguk dalam Hidang. Lihat sana, lihat sini. Macam-macam ada. Tempat ini tidak asing lagi bagi masyarakat tempatan, terutama sekali orang-orang Melayu kita bila tiba bulan Ramadan. Inilah dia bazar di Wisma Gelang Serai. Kat sini kan penonton, lebih kurang 500 gerai yang ada dan lebih kurang 150 yang menjual makanan dan minuman. Dan untuk segmen Hidang Cari Makan, saya nak ajak anda semua, kita cari makanan yang syok. Jom ikut saya. Sotong
udang, tiram, kupang, scallop atau kekapis dan sate. Bukan makanan laut saja yang ada, luar laut pun ada. Lain betul selera di bazar tahun ni. Saya nak tahu, apa menu istimewa di gerai ini? Encik Mubarak, saya nak tahu apakah keistimewaan sate di sini? Yang sebenarnya kami jual sate ni, bahan-bahan sate daripada 1974. Kita ada special supplier who only supply to us. Sotong gurita ni kita invent daripada Jepun dan juga oyster daripada Miyagi, Japan. Dia punya rempah tu, we could not tell much about the rempah because it's a family secret for the gurita octopus. Wah, kan, minta maaf ya semua, rahsia. Satu hidangan yang begitu popular sekali dan digemari ramai orang iaitu Sushi Bakes. Apa khabar Mima? Alhamdulillah, baik. Ni Amir, saya nak tahu ya, kenapa Sushi Bakes ni begitu popular di kalangan kita ni semua? 3 tahun yang lalu, Sushi Bakes ni adalah satu makanan yang viral, digemari oleh anak-anak muda. Ramai pelanggan menyukai salmon mentaiko, beef spicy teriyaki dan juga spicy tuna. Ramai orang-orang Melayu kita suka makanan yang pedas. So kita put in the elements lah, yang pedas, masin, manis, semua ada. Tahun lepas kita pergi ke Jepun untuk travel dan kita ternampaklah cheese coin ni di Osaka dan kita tengok dia punya queue panjang. Jadi kita pun macam why not kita bawa idea ni ke sini dan ini adalah cheese coin yang halal pertama di Singapura. Wow, boleh tak bungkus untuk saya? Saya tak pernah rasa lah cheese coin ni macam mana. Boleh? Boleh. Hidangan Melayu sudah, Korea, Jepun pun sudah. Sekarang saya nak cari pemanis mulut yang tak begitu asing lagi dari negara Arab. Saya tengah confuse ni. Ada dengan kunafa, ada dengan kunafe. Mana satu? Dua way dia boleh. Dia kunafe selalu macam Arab-Arab. Dia makan dia original punya. So sekarang kalau Melayu punya version pula is kunafa. Gitu. Ni mesti kat rumah nak tahu kan apa inti kunafa tu. Orang semua ingat kunafa ni bikin daripada mi siam. Actually bukan. Dia punya bentuk is sama macam mi siam. Tapi it's actually kunafa dough. Dalam dia punya second layer kita pakai mozzarella cheese. Kita ada balas dengan Arab punya cheese. Baru kita tutup dia. Okey, idea ni daripada social media platform. Selalunya usually mereka bikin Arab is mereka bikin original saja makan dengan gula. Tapi Ojen ni dekat KL dia sudah bikin power punya tekak Melayu makan best. Best punya kalau go by premium Callebaut chocolate, pistachios. Okey, kalau yang pelanggan tak suka manis, kita ada kita punya best selling Dark Indulgent. Dark Indulgent adalah coklat tapi dia pahit. Dia pahit dekat luar, dekat dalam dia kena dengan Arab punya cheese, dia kena masin. Jadi dia tak manis. Mereka boleh mix and match upon request. Half mereka minta let's say pistachios, half lagi mereka nak Dark Indulgent. Boleh, kita boleh settlekan. Boleh siapkan saya apa-apa yang ada kat sini? Boleh, jom. Boleh, jom. Okey, jom. Wah, bazar di Wisma Gilang Serai ni bak kata orang macam syurga makanan. Macam-macam makanan tempatan ada dan juga yang telah diinspirasikan dari luar negara pun ada juga. Satu lagi, bazar ini beroperasi sehingga malam hari raya. Boleh coba semua makanan-makanan istimewa. Dan satu lagi, boleh juga cuci mata. Mana tahu dapat beli barang-barang untuk persiapan hari raya nanti. Hai Suzairi, lain kali ingatlah rakan hos awak ni. Saya pun nak rasa makanan unik tu lepas buka nanti. Sebenarnya saya ingat tahu nak belikan awak tapi sebelum sampai ke rumah awak, dia dah sampai ke perut saya dulu. Yelah tu. Tapi untuk episod akan datang, Hidang akan berkongsi satu resepi yang mudah dan cepat untuk dimasak. Boleh awak cuba? Mudah dan cepat? Saya memang suka. Maklumlah kalau bulan puasa ni saja, masak tiba-tiba jadi singkat sangat. Terkejam-kejam. Sampai stres saya boleh buat dia. Okey, jangan stres. Segmen Sembang Minggu Hadapan pun sesuai untuk awak juga. Kita akan bersama seorang tetamu undangan yang akan beri nasihat untuk kawal tekanan semasa Ramadan. Dan juga jangan lupa segmen gaya yang menarik dan cabar yang mencelikkan mata kita. Nantikan paparan segmen-segmen khas ini minggu hadapan di Suria dan Rewatch dalam Warna Ramadan.